Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kerana telah sampai kepada topik yang seterusnya. Topik kali ini saya nak cover berkaitan dengan satu elemen pada saya. Topik ni sangat penting. Dia merupakan elemen paling penting dalam menentukan prestasi iklan kita di Facebook dan Instagram. Topik ni adalah berkaitan dengan gambar. Berkaitan dengan gambar, image ataupun media yang kita pilih untuk kita upload di Facebook Ads kita. Gambar, macam ni cakap. Selama saya buat marketing, buat Facebook Ads, saya coaching, ajar orang, buat seminar. Selama tempoh tu, saya boleh rumuskan satu perkara. Semakin cantik sesuatu gambar, semakin menarik sesuatu gambar, semakin murah iklan kita dan semakin senang nak closing. Kita boleh buat poster buruk-buruk, tapi kita boleh buat poster yang kurang menarik, poster biasa-biasa yang lekeh-lekeh sikit, tapi biasanya iklan tu akan jadi mahal dan susah nak closing. Terutamanya bila harga produk tu mahal. Sebab kalau harga produk tu mahal, dia perlu diselaraskan dengan poster yang menarik. Kalau poster menarik, barulah orang rasa logik nak beli mahal. Ni poster pun buruk, tiba-tiba nak jual produk ataupun servis ataupun bisnes kita dengan harga yang mahal. Benda tu basic yang kita pun akan was-was nak beli produk yang mahal. Kita kata poster kat Facebook buruk je, nampak macam lekeh-lekeh, tiba-tiba nak jual harga mahal. Kalau kita buat poster baik, menarik, nampak eksklusif, dia akan memudahkan kita punya team untuk closing, untuk jual mahal, untuk upsell. Jadi dalam video ni saya nak cerita macam mana untuk kita buat gambar yang menarik di Facebook Ads, macam mana nak bagi gambar tu approve di Facebook, serta saiz apa yang sesuai, susunan macam mana dan macam mana cara nak edit gambar. Boleh? Kalau boleh, jom kita mula. Saya nak mula dengan berikan penerangan untuk sekeping gambar yang utama dahulu. Boleh? Saya nak berikan penerangan mengenai gambar utama. Facebook Ads ni dia ada banyak gambar. Kita boleh buat gambar sekeping ataupun gambar besar kat atas, kecil kat bawah, besar kat tepi, kecil dekat tepi yang belah lain. Tapi tak kira lah gambar macam mana pun, berapa keping gambar pun, dia tetap ada satu gambar utama. Saya nak bagi penerangan tentang satu gambar utama ni, iaitu macam ni. Tengok ni, contoh. Ni sekeping gambar utama. Ni sekeping gambar utama. Jadi, apa yang perlu ada dalam gambar ni? Apa yang perlu ada dalam gambar ni yang pertama ialah manusia. Manusia ke orang ke sama je. Kena ada manusia. Sebab apa kena ada manusia dalam gambar ni? Sebabnya, contohnya macam ni. Kita baru turun dari bas ataupun dari kapal terbang. Kita turun dari flight dekat airport. Kita bila pergi ke tempat baru, kita biasanya tak familiar dengan tempat tu, tak biasa dengan tempat tu, dan kita tak tahu pun nak ke mana. Apa yang kita buat?
kita akan ikut kebanyakan orang pergi ke mana. Sebab apa kita ikut orang? Sebab kita tak tahu. Jadi kita pun ikut kebanyakan orang. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang lebih mudah sikit. Anda semua datang dekat tempat saya, dekat Domun. Anda datang dekat office saya kat Domun. Lepas tu sudah jumpa saya, anda pun nak pergilah makan. Anda pun drive, bawa kereta. Anda nampak ada dua kedai makan yang sebelah menyebelah. Satu kedai ramai orang, satu kedai tak ada orang. Agak-agak anda nak pergi kedai yang ramai orang ke kedai yang tak ada orang? Anda akan pergi ke kedai yang ramai orang. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh dengan orang. Contoh kita turun dari bas tadi, kita turun dari flight tadi, kita akan ikut orang. Contoh kedai makan ni, juga kita terpengaruh dengan orang yang ramai dekat kedai tu. Sama macam kita buat iklan Facebook Ads. Kita nak jual pada manusia. Kita punya produk ataupun servis. Jadi, kalau kita letak seorang manusia dalam kita punya poster, dia juga membantu kita untuk membuatkan gambar itu lebih menarik, membantu dari sudut psikologi supaya orang tu tertarik. Lagi ditambah dengan beberapa perkara dalam elemen manusia ni. Yang pertama, manusia tu dia mesti menarik. Fitrah manusia, dia suka lelaki yang handsome, perempuan yang comel. Walaupun dia tak handsome, walaupun dia tak comel, tapi fitrahnya dia suka melihat lelaki yang handsome ataupun perempuan yang comel. Jadi, kalau kita letak orang yang ada rupa sikit dalam gambar poster kita, ia akan membuatkan orang tertarik untuk berhenti tengok pada kita punya gambar. Orang tengah scroll laju dekat dia punya Facebook, tiba-tiba nampak ada awet comel seorang dekat poster kita. Orang akan berhenti untuk tengok. Sebab apa? Sebab fitrah manusia, dia terpengaruh dengan orang. Ditambah pula elemen orang itu handsome ataupun comel. Saya bukan nak hina orang tak handsome, nak hina orang tak comel. Saya pun buruk je. Tapi saya bercakap benda yang saya rasa benda ni betul. Elemen pertama dalam manusia, orang itu sendiri menarik, handsome ataupun comel. Yang kedua, ekspresi muka orang tu mestilah ada emosi. Nama dia, ada emosi dalam ekspresi muka orang tu. Saya tak cakap orang tu kena senyum, kena tersengih-sengih dalam gambar tu, tak. Elemen emosi ni, kalau lah kita buka restoran, elemen emosi ni, reaksi muka dia sedap makan makanan kita. Tak perlu senyum, cakap buat video, sedapnya burger ni. Ekspresi muka dia tu sudah menunjukkan everything. Sudah menunjukkan yang benda tu betapa sedapnya benda tu. Lagi, kalau kita jual produk gugur rambut, ekspresi muka orang sedih sebab rambut dia gugur. Faham maksud saya? Ekspresi muka orang gembira sebab guna kita punya servis. Ekspresi muka sangat penting. Tidak semestinya kena tersenyum, gembira, sedih, terkejut juga sebagai emosi. Boleh dapat? Yang pertama, manusia. Yang kedua, kena ada tulisan dalam gambar ni. Saya suka panggil dia headline. Headline dalam gambar. Headline dalam gambar dia berbeza dengan headline dalam copywriting, tetapi berkait. Dia bersambung. Headline dalam gambar ni,
3/7 perkataan. Daripada 3/7 perkataan ni, contoh macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Daripada 3/7 perkataan ni, cari 1 ataupun 2 perkataan yang paling penting. Dapat 1 ataupun 2 perkataan yang paling penting tu, bezakan dia. Bezakan ni dari segi saiz ataupun warna ataupun font. Betul ke saya tulis font? Bentuk tulisan tu. Ataupun boleh highlightkan dia. Macam ni aja highlight. L-I-G-H-T. Boleh highlightkan dia. Tapi tak kisahlah saiz ke warna ke, nak highlightkan dia ke apa semua. Keyword dia, bezakan perkataan yang penting tu, supaya dia lebih menarik minat orang untuk membaca kita punya copywriting dekat atas gambar tu. Boleh? Lagi, elemen apa lagi kena ada? Nombor 3, kalau kita jual produk, masukkan gambar produk dalam gambar ni. Kalau ada orang, biarlah orang tu pegang produk. Kalau buat servis, orang tu tengah promote kita punya servis. Yang ketiga, produk ataupun servis. Gambar yang jelas. Dan clear, sama je. Bukan gambar tu kecil, tapi biarlah jelas kita nak menjual produk tu. Biar nampak jelas. Lagi nombor 4, warna yang menarik. Warna gambar yang menarik. Warna gambar tu mestilah menarik. Warna gambar yang menarik ni, biar kena ada elemen kontra tu, mesti ada. Background Facebook, ramai orang guna background Facebook warna ni, warna putih. Background Facebook kebanyakannya warna putih. Biarlah gambar kita ni, dia berbeza dengan background Facebook, supaya gambar tu menyerlah. Lagi, apa lagi dalam perkara ni? Nombor 5, nak tambah frame pun boleh. Bingkai ataupun frame boleh letak. Tu pun membuatkan gambar tu semakin menarik. Walaupun frame tu simple, halus, kecil, tapi membuatkan gambar tu jadi menarik. Ni saya ceritakan asas beberapa perkara yang jika kuasai asas ni sahaja, sudah lebih dari cukup untuk membuatkan gambar kita tu wow. Boleh belajar edit sendiri guna Canva, nanti saya ajar dalam video seterusnya. Mampu hire designer, hire. Sebab bila kita ada designer in-house sendiri, dia akan hasilkan gambar yang menarik. Kita boleh request je macam-macam mana. Dan biasanya gambar menarik ni akan membuatkan iklan tu jadi lebih murah. Ataupun boleh outsource designer yang ada dekat luar sana. Biasanya dia ambil sekitar RM30 sekeping untuk design gambar.
nak suruh kita design pun boleh. Boleh tekan link WhatsApp dekat description ni untuk design. Kita ambil RM30 sekeping. Tapi saya nak cerita perkara asas ni kuasai dulu. Next, dalam video seterusnya saya nak cerita jenis-jenis gambar, saiz gambar, cara nak manipulasi saiz gambar, cara nak manipulasi template gambar. Jumpa next video.